Selamat sejahtera kepada semua. Untuk tugasan 2 ini, penghasilan produk, kumpulan kami memilih isu keganasan rumah tangga kalangan masyarakat. Sebelum kami pergi ke pembentangan kami, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, diri saya sendiri, Danny Robert. Yang kedua, Tanwini, dan ahli yang ketiga, Ho Ji Ding. Marilah melihat pengenalan isu keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga bermaksud perlakuan keganasan terhadap pasangan atau bekas pasangan. Keganasan rumah tangga boleh terdiri daripada fizikal dan gangguan seksual, keganasan pertuturan, sebagai contohnya maki hamun dan cacian, ugutan, gangguan emosi, dan kewangan. Keganasan rumah tangga kebiasaannya berulang dan menjadi mangsa yang lebih teruk dan juga berterusan walaupun selepas perceraian. Hal ini disebabkan pendera ingin terus berkuasa dan mahu mengawal mangsa. Kebanyakan pendera ialah golongan lelaki dan mangsa ialah wanita ataupun kanak-kanak. Menurut portal resmi Jabatan Kebajikan Masyarakat, erti keganasan rumah tangga adalah seperti berikut. Yang pertama, sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan. Yang kedua, mencederakan secara fizikal. Yang ketiga, memaksa atau mengancam melakukan perbuatan seksual. Yang keempat, mengurung atau menahan tanpa kerelaan. Yang kelima, khianat atau merosakkan harta dengan niat menyebabkan kesedihan dan kegusaran. Akta Keganasan Rumah Tangga pada tahun 1994, pindaan 2017 telah dikuatkuasakan di seluruh Malaysia. Jenayah keganasan yang dilakukan dalam rumah tangga kian meningkat dan kini merupakan masalah sosial. Isu sosial ini boleh membawa kepada keruntuhan masyarakat sekiranya tidak dibendung. Akta Keganasan Rumah Tangga pada tahun 1994 adalah satu undang-undang yang memberi perhatian yang khusus dalam hal-hal keganasan rumah tangga dengan memperuntukkan beberapa cara penyelesaian bagi kes-kes sedemikian. Kes keganasan rumah tangga tinggi ketika PKP ini. Yang ni contoh gambar yang kita dapat mudah lihat kes-kes keganasan di negara kita. Terima kasih Bentuk-bentuk keganasan. Terima kasih Devanalini. Okey. Seterusnya saya akan membentangkan tentang bentuk-bentuk keganasan rumah tangga. Pertama sekali ialah penderaan psikologi dan emosi. Urutan, penghinaan, menjatuhkan maruah wanita boleh meninggalkan kesan buruk sama seperti penderaan fizikal kerana keadaan ini boleh membahayakan nilai harga diri dan perasaan wanita dan keupayaan beliau mengawal kehidupan sendiri. Seterusnya ialah penderaan dari segi fizikal. Memukul, menumbuk, menampar, menggigit, menendang, melukakan, mematahkan tulang, membaling barang, dan menggunakan senjata adalah contoh jelas penderaan seumpama ini. Begitu juga dengan menghalang keperluan manusia seperti makan, minum, tidur, dan tempat perlindungan adalah merupakan salah satu bentuk penderaan fizikal. Seterusnya ialah penderaan seksual. Kategori penderaan seksual adalah seperti memaksa melakukan atau melihat sesuatu berbentuk seksual tanpa kemahuan wanita tersebut atau menyakiti wanita ketika melakukan hubungan. Seterusnya ialah penderaan sosial. Penderaan ini sering berlaku di dalam rumah di mana wanita sering didorong untuk bergantung kepada pasangan masing-masing dan diasingkan dari mendapat sokongan luar. Seterusnya ialah penderaan kewangan.
Wanita yang dihalang dari mencari pekerjaan atau yang tidak dibenarkan untuk membuka akaun bank atau menyimpan wang pendapatannya sendiri tanpa kawalan terhadap kedudukan kewangannya akan menyebabkan seorang wanita tersebut bergantung sepenuhnya kepada tindakan orang lain untuk mendapatkan walaupun keperluan asasnya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kitaran penderaan. Proses kitaran penderaan ini boleh dibagi kepada 4 proses, iaitu ketenggangan memuncak, kejadian, perdamaian, dan ketenggangan. Pertama sekali, ketenggangan memuncak. Hal ini berlaku apabila ketenggangan meningkat, masalah komunikasi berlaku, pemadiri menjadi takut dan merasakan keperluan untuk menenangkan pelaku. Seterusnya ialah kejadian. Kejadian ini berlaku akibat penderaan lisan, emosi, dan fizikal. Hal ini juga disebabkan oleh kemarahan. Seseorang itu selalu mempersalahkan orang lain, bertengkar, sehingga mengakibatkan ancaman atau ugutan. Seterusnya ialah perdamaian. Pelaku akan meminta maaf, memberi alasan, menyalahkan pemandiri, menafikan penderaan berlaku atau menyatakan bahawa ia tidak seburuk seperti dakwaan pemandiri. Seterusnya ialah ketenangan. Kejadian dilupakan, tiada penderaan berlaku, dan fasa bulan madu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan isu ini berlaku. Pertama sekali ialah tradisi, kedua ketidaksamaan kuasa perhubungan, ketiga sikap masyarakat yang akhir sekali tekanan individu. Pertama sekali ialah tradisi. Menurut patriarki dan Maslow, struktur sosial dan sistem nilai yang meletakkan lelaki sebagai ketua, iaitu ketua keluarga dan membuat keputusan, serta mempunyai kuasa ekonomi dan sosial. Sejak zaman dahulu, wanita tidak mempunyai kedudukan dalam keluarga. Contoh yang ketara boleh dilihat apabila ibu bapa sanggup membuang bayi perempuan, sebaik sahaja bayi perempuan tersebut dilahirkan. Hal ini dikatakan demikian kerana budaya pemikiran memandang rendah wanita itu telah disebarkan dari zaman ke zaman. Seterusnya ialah ketidaksamaan kuasa perhubungan. Dalam bahasa Inggeris yang bermaksud inequality ataupun unequal power relation. Pada zaman modernisasi ini, ketidaksamaan kuasa perhubungan antara lelaki dan perempuan masih berlaku. Terdapat perempuan yang tidak dapat ditawarkan syarat-syarat yang setaraf dengan lelaki. Hal ini dapat dibuktikan dalam bidang pekerjaan, pendidikan, sosial dan politik. Tambahan pula, kanak-kanak dan wanita merupakan majoriti mangsa keganasan rumah tangga. Mereka lebih lemah daripada lelaki. Kanak-kanak dan wanita tidak mempunyai tenaga yang kuat untuk melawan dengan lelaki. Seterusnya ialah sikap masyarakat. Sikap masyarakat yang selalu menganggap wanita atau kanak-kanak perempuan sebagai kaum yang lemah, emosional, tidak rasional dan merupakan harta kepada kaum lelaki. Persepsi bahawa wanita patut menerima hukuman kerana melakukan kesalahan atau mempunyai tingkah laku buruk dalam urusan rumah tangga. Seterusnya ialah tekanan individu. Pelaku dipengaruhi oleh alkohol atau dadah, perasaan cemburu serta dendam. Masalah baran, perselisihan faham dan ketagihan dadah dikenal pasti antara punca utama keganasan rumah tangga berlaku. Individu yang mengalami stres akan melepaskan tekanan terhadap ahli keluarga tanpa mengira perasaan mereka. Terima kasih Jiding. Seterusnya saya akan membentangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi isu moral keganasan rumah tangga. Penguatkuasaan dan pelaksanaan undang-undang merupakan salah satu langkah untuk mengatasi isu moral keganasan rumah tangga itu.
Seperti yang disebut tadi, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 Pindaan 2017 telah menyediakan beberapa perkhidmatan. Contohnya, permohonan tempat selamat, permohonan perintah perlindungan kecemasan, permohonan perintah perlindungan interim, permohonan perintah perlindungan, dan perkhidmatan kaunseling. Kalau seseorang itu mengalami keganasan rumah tangga, maka individu itu boleh memohon untuk mendapatkan bantuan secara atas talian. Pemohon atau mangsa itu boleh menghantar aduan ataupun permohonan secara atas talian di sini. Bagi tujuan tersebut, pengguna perlu mendaftar sebagai pengguna terlebih dahulu. Setelah mendaftar, masukkan maklumat peribadi, maklumat berkaitan aduan dan laporan polis. Setelah menghantar permohonan, pemohon akan dihubungi oleh pegawai dari Jabatan Kebajikan Masyarakat berdasarkan maklumat daerah ataupun negeri yang dimasukkan. Pemohon tersebut boleh menghubungi talian kasih 15999 untuk bantuan segera. Seterusnya, langkah yang dapat mengatasi isu keganasan rumah tangga ini termasuklah penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama dengan kerjasama badan-badan berkanun iaitu NGO. NGO dan kementerian boleh menjalankan kempen bagi meningkatkan kesedaran mengenai jenayah keganasan rumah tangga seperti slogan "You can make a difference now. Stop violence against women. Rumahku syurgaku." Usaha bersepadu perlu diambil bagi meningkatkan lagi kesedaran masyarakat, khususnya wanita dalam tanggungjawab untuk menangani isu keganasan terhadap wanita. Program kesedaran dan latihan berkaitan keganasan terhadap wanita hendaklah juga melibatkan setiap lapisan masyarakat termasuk kaum lelaki. Perkhidmatan sokongan sosial perlu ditingkatkan terutama aspek pencegahan, perlindungan dan juga pemulihan. Dari segi rawatan ataupun bantuan, seseorang yang mengalami isu keganasan rumah tangga boleh mendapatkan bantuan daripada kaunselor sekolah kalau ia sedang belajar di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Ia juga boleh mendapatkan bantuan daripada jiran ataupun teman yang dipercayai. Yang paling sesuai ialah polis untuk membuat laporan ataupun aduan. Seseorang yang mengalami isu ini juga boleh memanggil talian nol iaitu talian kasih dan menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau cedera, maka mangsa itu perlulah segera mendapatkan rawatan di hospital atau klinik yang berdekatan. Dari segi pencegahan, ibu bapa yang menghadapi masalah perkahwinan atau kedagihan boleh mendapatkan kaunseling dan rawatan yang sesuai. Ibu bapa yang menghadapi masalah boleh datang ke hospital ataupun pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk kaunseling. Ibu bapa boleh menghubungi talian nol untuk mendapatkan bantuan. Seterusnya, dari segi pemulihan itu, ibu bapa yang mempunyai masalah kedagihan, psikologi ataupun masalah mental boleh dipulihkan. Jadi janganlah risau dan doktor akan membuat rujukan kepada pakar yang berkaitan. Kanak-kanak mangsa isu rumah tangga ini yang menghadapi penderaan fizikal, seksual atau emosi juga boleh menjalani pemulihan di hospital. Kanak-kanak juga boleh ditempatkan dengan tempat yang lebih selamat seperti dengan saudara mara mereka, rumah perlindungan serta pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO untuk mendapat perlindungan sehingga keadaan itu beransur pulih ataupun bertambah baik. Seterusnya, media massa memainkan peranan yang sangat penting untuk mengatasi isu keganasan rumah tangga ini. Hal ini disebabkan media massa mempunyai pengaruh yang kuat dari segi menanam kesedaran dalam masyarakat tentang isu keganasan rumah tangga. Dalam apa jua bentuk juga, rancangan yang tersiar atau yang terdapat dalam media massa nescaya dapat
menyedarkan lagi masyarakat tentang isu ini. Media massa berperanan dalam membantu pihak kerajaan untuk menyebarkan informasi dan maklumat yang dapat membantu mangsa supaya mereka dapat membebaskan diri daripada penderitaan ataupun kesengsaraan. Adalah seperti yang berikut perkara penting dalam persiapan menyelamatkan diri sekiranya seseorang mangsa itu perlu membebaskan diri daripada kesengsaraan. Sebelum meninggalkan lokasi, mangsa perlulah menyimpan bahan bukti penderaan seperti gambar-gambar anggota badan yang tercedera. Mangsa itu perlulah memastikan telefon bimbit mempunyai baki kredit yang mencukupi dan simpan nombor-nombor talian seperti yang disebut talian kasih tadi. Mangsa itu perlulah menyediakan satu beg kecemasan yang mengandungi dokumen penting. Seterusnya, perkara penting dalam persiapan menyelamatkan diri, iaitu semasa mangsa itu meninggalkan lokasi, mangsa itu perlu memastikan dokumen-dokumen penting seperti kad pengenalan, lesen memandu, sijil kelahiran, kad kredit, buku akaun bank sentiasa ada bersama dengan mangsa tersebut. Selain ubat-ubatan dan duit kecemasan, pastikanlah mangsa isu rumah tangga itu membawa dokumen sah seperti sijil perkahwinan, dokumen cerai dan penjagaan, rekod perubatan serta insurans perlindungan diri dan kesihatan. Akhir sekali, selepas mangsa itu meninggalkan lokasi, mangsa itu mesti tukar kata kunci telefon dan nombor telefon agar pendera itu tidak dapat lagi menghubungi. Sekiranya mangsa itu bekerja, maka mangsa itu perlulah menukar waktu untuk bekerja dan gunakan jalan yang berbeza untuk ke tempat kerja supaya tidak dapat dikesan oleh pendera. Maklumkan perkara itu kepada jiran dan minta pertolongan jiran untuk membuat laporan polis sekiranya mangsa itu berasa tidak selamat atau tergugat. Elakkan pergi ke kedai atau lokasi yang bersosial sama sebelum ini. Seterusnya saya serahkan kepada Deva. Baik, terima kasih Winnie. Yang terakhirnya ialah kesan-kesan yang kita dapat lihat daripada isu keganasan rumah tangga. Yang pertamanya, lebam, luka atau bengkak di badan, kemurungan dan kerap menangis, kerap menghilang diri, kerap datang lambat, kerap menerima gangguan panggilan telefon semasa bekerja, takut terhadap pasangan, dan tumpuan dan prestasi kerja merosot. Seterusnya, menyisihkan diri, mempunyai masalah kewangan dan juga mereka menghadapi trauma. Keganasan rumah tangga mempunyai kesan yang mendalam terhadap mangsa, sama ada mangsa penderaan adalah lelaki maupun perempuan. Tekanan yang dialami oleh mangsa penderaan boleh membawa kepada masalah kesejahteraan jiwa seperti tekanan, iaitu depression, kebimbangan, anxiety, panik atau cemas, dan post-traumatic stress disorder. Apabila tertekan, mangsa penderaan boleh juga terdesa untuk menggunakan bahan-bahan seperti arak, dadak ataupun menyalahgunakan ubat yang tidak berkenaan seperti ubat batuk untuk mencari jalan penyelesaian, melupakan masalah yang dihadapi dan mengurangkan kesan masalah kesejahteraan jiwa. Tekanan yang dialami oleh mangsa keganasan rumah tangga boleh juga membawa kepada mangsa mencederakan diri ataupun membunuh diri. Malangnya, dalam kalangan mangsa dera, ada yang mempertahankan kelakuan si pendera. Mereka mungkin berkata, aku memang patut dipukul kerana buat dia marah. Kemungkinan besar keadaan ini berlaku kerana mangsa dera mengalami Stockholm Syndrome seperti mangsa penculikan yang bersikap positif terhadap orang yang menculik.
menimbulkan kesan negatif kepada pertumbuhan atau perkembangan anak-anak. Di samping itu, mangsa juga menghadapi trauma. Trauma merujuk kepada perasaan yang dialami oleh wanita akibat peristiwa keganasan rumah tangga oleh suami yang meninggalkan kesan dan makna yang mendalam terhadap kehidupan si mangsa itu. Akibat daripada peristiwa tersebut, mangsa takut untuk menghadapi perkahwinan sekali lagi atau tidak percaya kepada lelaki. Trauma yang dialami akibat dipandang hina oleh masyarakat dan kehilangan harga diri akan meninggalkan kesan buruk kepada mangsa sepanjang hayat mereka. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.